Jabatan Pertanian Malaysia melalui Seksyen Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman, bahagian pengurusan sumber tanah, menyediakan khidmat nasihat teknikal kepada pengusaha pertanian berkaitan diagnostik simptom kekurangan nutrien pada tanaman, pengurusan kesuburan tanah dan pengesyuaran pembajaan. Status kesuburan tanah dan tanaman boleh dikenalpasti melalui pengambilan sampel tanah dan daun yang kemudiannya dihantar ke makmal Jabatan Pertanian untuk dianalisis. Kandungan nutrien sedia ada di dalam tanah dan daun yang diperolehi daripada keputusan tersebut akan digunakan oleh pegawai untuk menentukan pengesyuaran pembajaan tanaman. Tanaman yang sihat secara umumnya akan mengeluarkan hasil yang tinggi setelah mengambil kira amalan agronomi serta pengurusan ladang yang baik. Namun, kadang-kala ianya tidak menepati jangkaan apabila berlaku masalah seperti pokok terbantut, tidak subur, daun kekuningan dan hasil tanaman yang rendah. Diagnostik simptom kekurangan nutrien merupakan salah satu kaedah menentukan keperluan nutrien tanaman yang dibuat secara kualitatif, iaitu melalui penglihatan dan penelitian kepada keadaan serta perubahan fizikal pokok. Perkara paling utama yang perlu diteliti sebelum mendiagnos adalah mengenal pasti punca simptom yang dilihat sama ada disebabkan oleh serangan perosak ataupun akibat kekurangan nutrien. Kedua, kenal pasti simptom tersebut berlaku sama ada pada keseluruhan ladang atau sesetengah pokok sahaja. Kenal pasti juga bahagian pada pokok sama ada ditunjukkan pada daun muda atau daun tua. Dan yang ketiga, bilakah simptom berlaku, sama ada baru ataupun telah lama berlaku. Semua perkara ini perlu diambil kira bagi mengenal pasti punca sama ada disebabkan faktor pembajaan atau serangan perosak. Pengetahuan dan pengalaman yang luas seseorang pegawai juga antara faktor penting dalam membantu proses mendiagnos sesuatu tanaman dengan lebih cepat dan tepat. Tahap kekurangan nutrien pada pokok dapat dikategorikan sebagai kekurangan teruk, tiada gejala visual, kekurangan satu unsur ataupun kekurangan dua atau lebih unsur. Tahap kekurangan nutrien pada tanah pula terbahagi kepada dua, iaitu absolute deficiency, iaitu kekurangan unsur dalam tanah itu, dan satu lagi induced deficiency, iaitu kekurangan unsur disebabkan pengikatan ataupun kesan antagonistik. Walau bagaimanapun, diagnostik secara visual perlu disokong dengan keputusan makmal analisis tanah dan daun bagi mengesahkan sesuatu punca masalah berlaku. Beberapa terminologi berkaitan diagnostik kekurangan nutrien yang biasa digunakan seperti klorosis dan nekrosis perlu difahami terlebih dahulu. Klorosis bermaksud hilangnya warna hijau klorofil pada daun. Warna hijau daun akan berubah ke hijau cerah, kekuningan ataupun putih. Nekrosis pula bermaksud sel atau tisu daun mati di mana daun berubah menjadi perang, kerekot, kering dan akhirnya mati. Apabila klorosis berlaku pada jangka masa yang lama, akhirnya daun akan mati. Ini bermaksud nekrosis telah pun berlaku. Apabila nekrosis berlaku, ini bermaksud kurangnya unsur kalium. Kesan antagonistik ialah keadaan di mana sesuatu nutrien kurang tersedia untuk tanaman akibat tindak balas nutrien yang lain. Sebagai contoh, apabila kandungan P tinggi dalam tanah, secara tidak langsung unsur kalsium kurang tersedia. Di sini didapati daun muda durian Belanda melengkung ke atas ataupun berbentuk kaping di mana unsur kalsium adalah kurang. Penentuan tanah di lapangan dilakukan bagi tujuan menentukan nutrien sedia ada di dalam tanah dan mengenal pasti tahap kesuburan tanah, pH tanah, keupayaan pertukaran kation, kandungan bahan organik, konduktiviti tanah,
kandungan nutrien makro dan mikro tanah adalah antara sifat kimia yang diukur dalam menentukan kesuburan tanah. Prinsip pengambilan sampel tanah perlu mewakili keseluruhan kawasan dan saiz persimpelan, melibatkan sekurang-kurangnya 3 poin persimpelan bagi keluasan 4 hektar. Penentuan titik persimpelan perlu mengambil kira faktor keturunan, keluasan dan juga jenis tanah. Antara peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat persimpelan tanah adalah seperti auger untuk mengorek lubang di dalam tanah, GPS untuk mengenal pasti koordinat ataupun lokasi di kawasan untuk diambil sampel, peta kawasan di kawasan ladang yang terlibat dan plastik tanah untuk mengisi tanah sebelum dihantar ke makmal. Pastikan plastik ini dilabel terlebih dahulu mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Kedalaman sampel tanah yang diambil bergantung kepada jenis tanaman di ladang. Seperti contoh, bagi tanaman jangka pendek seperti padi dan sayuran, kedalaman diambil di antara 0 sehingga 25 cm. Manakala bagi tanaman jangka panjang seperti buah-buahan, dua kedalaman akan diambil di antara 0 sehingga 25 dan 25 sehingga 50 cm. Sampel tanah akan diambil di dalam anggaran 0.5 kg sehingga 1 kg. Diambil sekurang-kurangnya 3 poin dan dia akan jadikan satu komposit. Selain status kesuburan tanah, kesuburan tanaman juga perlu diketahui bagi mengenal pasti punca masalah di sesuatu kawasan ladang pertanian. Penentuan kesuburan tanaman boleh dilakukan melalui kaedah persimpelan daun. Melalui kaedah ini, keberkesanan program pemajaan semasa yang diamalkan oleh pengusaha dapat diketahui. Selain itu, persimpelan daun dibuat bagi mengesahkan simptom kekurangan atau ketoksikan sesuatu nutrien yang ditunjukkan pada tanaman. Pemilihan daun untuk pensimpelan adalah di bahagian pertengahan pokok dan daun yang terdedah kepada cahaya matahari. Waktu pengambilan sampel yang paling sesuai adalah di awal pagi dan lewat petang. Ini kerana liang stomata daun masih terbuka dan kadar metabolisme pokok berada pada tahap yang optimum. Sebanyak 300 hingga 500 gram berat basah daun diperlukan di sesuatu lokasi bagi setiap satu sampel komposit. Daun dipilih sebagai sampel kerana daun merupakan bahagian utama berlakunya proses metabolisme tanaman. Sebarang perubahan terhadap aplikasi baja akan lebih jelas dilihat pada daun. Antara peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk membuat persimpelan daun adalah seperti sabit untuk memotong sampel daun, pisau, skater, kotak ais untuk menyimpan sampel daun bersama dengan bongkar ais, plastik untuk meletakkan sampel daun agar mengekalkan kesegaran daun sebelum dihantar ke makmal, dan juga yang terakhir GPS untuk mengenal pasti lokasi ladang tadi. Secara umumnya, pemilihan daun untuk pensimpelan adalah bergantung kepada jenis tanaman dan daun. Peringkat pertumbuhan daun yang paling sesuai adalah daun muda termatang. Ini kerana kandungan nutrien dalam daun tersebut adalah pada paras yang paling seimbang. Untuk tanaman berdaun majmuk seperti contoh tanaman durian Belanda, sampel diambil pada daun yang ketiga dan keempat muda termatang pada dahan yang utama di bahagian tengah untuk dijadikan persimpelan sebanyak 300 ke hingga 500 gram. Elakkan persimpelan pada daun yang telah rosak. Pastikan juga persimpelan pada dahan yang terdedah kepada cahaya matahari. Setelah sampel diambil, sampel daun akan diletakkan ke dalam plastik dan seterusnya dimasukkan ke dalam
kotak yang berisi dengan ais untuk mengekalkan kesegarannya dan dihantar ke makmal untuk mendapatkan keputusan analisa daun. Bagi persempelan daun kelapa yang berumur kurang daripada 4 tahun, pelepah yang keempat akan diambil sebagai sampel, manakala pokok yang berumur 5 sehingga ke 7 tahun, pelepah yang ke-9 akan diambil, dan bagi pokok yang berumur lebih daripada 7 tahun, pelepah yang ke-14 akan diambil dan dijadikan sebagai sampel. Pelepah yang telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai sampel akan dipotong dan diambil daunnya. Ambil 2 ke 3 helai daun di kedua-dua bahagian pelepah di mana terdapat pelepah yang mula menirus. Bahagian tengah daun dipotong sepanjang 20 cm diambil daripada daun tadi. Lidi dibuang dan potong kepada beberapa bahagian. Potong bahagian tengah daun sepanjang 5 cm. Sampel daun yang telah diambil akan dimasukkan ke dalam plastik dan seterusnya dimasukkan ke dalam kotak yang berisi dengan ais untuk mengekalkan kesegaran daun untuk dihantar ke makmal dan dianalisa. Bagi persempelan daun pitaya, segmen daun yang mempunyai kuduk bunga yang sebesar tidak melebihi ibu jari akan diambil. Daun yang mempunyai kuduk bunga tadi akan dipotong dan kemudian diambil sepanjang 20 cm. Masukkan sampel daun ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam cooler box bersama-sama dengan bongkar ais untuk mengekalkan kesegaran daun itu tadi. Dan seterusnya, sampel daun ini akan dihantar ke makmal untuk dianalisa. Kedua-dua laporan analisis tanah dan daun yang diterima daripada makmal akan digunakan oleh pegawai kesuburan tanah Jabatan Pertanian untuk membuat pengesyuaran pembajaan yang sesuai. Tahap keeksidan sesuatu tanah untuk penanaman projek pertanian perlu diambil berat memandangkan elemen pH tanah ini sangat berkait rapat dengan kesuburan sesuatu tanah. Pemantauan perlu dilakukan secara berkala bagi memastikan pH tanah sentiasa berada pada paras yang optimum, iaitu 5.5 hingga 6.5. Pada paras ini, nutrien yang sedia ada di dalam tanah tidak terikat dan tersedia untuk diambil oleh akar tanaman. Ujian pH tanah boleh dibuat sama ada melalui kaedah bacaan terus pada tanah atau ujian larutan tanah. Ujian secara larutan tanah dimulakan dengan menimbang 5 gram tanah dan dicampur dengan 25 ml air surin dan seterusnya digoncang serta dibiarkan selama beberapa minit sebelum bacaan diambil. Bacaan pH tanah melalui kaedah ini adalah lebih tepat berbanding bacaan terus pada tanah. Terdapat dua kaedah pengujian pH tanah, sama ada secara terus kepada tanah dan juga menggunakan larutan tanah.
Untuk pada kali ini, saya akan menerangkan bagaimana cara untuk menguji menggunakan larutan tanah. Alat yang pertama yang kita perlukan adalah pH meter. Yang kedua adalah air suling. Yang ketiga adalah beaker. Yang keempat adalah silinder penyukat. Dan juga yang kelima, yang terakhir sekali adalah tanah yang telah diproses, iaitu dikering, ditumbuk dan juga diayak. Tanah ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkan sebanyak 25 ml air suling. Seterusnya, tanah akan digoncang selama 15 minit dan dibiarkan selama 15 minit. Selepas 15 minit tanah didiamkan, bacaan pH akan diambil. Bacaan pH adalah pada kadar 4.11 di mana tanah ini adalah berstatus berasid dan sebanyak 3 tan kapur GML diperlukan bagi 1 hektar tanaman ataupun 300 gram per meter square. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menguji tanah secara terus. Kita memerlukan adalah pH meter, auger untuk mengorek lubang dan juga air suling. Okey, tanah dikorek sedalam 15 sehingga 20 cm. Lubang yang telah dikorek tadi akan dimasukkan air suling dan dibiarkan beberapa ketika. pH tanah yang sesuai perlu digunakan bagi menguji tanah tersebut. Selain pada pH tanah, konduktiviti tanah juga penting dalam memberi gambaran status kesuburan sesuatu tanah. Paras optimum bagi konduktiviti tanah adalah antara 151 hingga 500 microsiemen per sentimeter dan dikelaskan sebagai tanah subur. Alat yang digunakan adalah isi meter mudahari. Selain daripada bacaan pH, larutan tanah ini juga boleh digunakan untuk mengambil bacaan isi tanah, di mana untuk menguji tahap kemasinan tanah. Bacaan menunjukkan pada 230 mikrosiemen, di mana tanah ini adalah berstatus tidak masin dan sesuai untuk penanaman kelapa. Pembajaan merupakan aspek penting dalam memastikan tanaman mendapat nutrien yang mencukupi bagi pertumbuhan yang sihat dan pengeluaran hasil yang tinggi. Konsep 4R diaplikasikan dalam pelaksanaan pembajaan Jabatan Pertanian. 4R yang dimaksudkan adalah right rate, right source, right time dan right place. Prinsip ini sangat penting terutamanya bagi mengelakkan penggunaan baja secara berlebihan. Sekiranya baja digunakan secara berlebihan, tanah akan menjadi lebih berasid, berlaku ketidakseimbangan nutrien, merosakkan struktur tanah dan yang paling teruk ianya akan mencemarkan alam sekitar. Terdapat beberapa kaedah pembajaan yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian. Antaranya adalah kaedah tabur terus, kaedah alur,
dan kaedah poket baja. Pemilihan kaedah pembajaan yang sesuai adalah bergantung kepada kesesuaian kawasan dan jenis tanah. Teknik dan kaedah pembajaan perlu diberi penekanan kepada konsep 4R di mana baja yang bersesuaian pada kadar, masa dan tempat yang betul. Untuk projek pada kali ini, di mana projek kelapa yang berumur 4 tahun, kadar show untuk pakej pembajaan Jabatan Pertanian adalah sebanyak 4.5 kilo per pokok per tahun, dan untuk pada hari ini kita akan menggunakan 1.5 kilo baja NPK 13-13-21. Kawasan pembajaan yang paling sesuai adalah pada hujung kanopi pokok di mana terdapatnya zon pengakaran yang aktif. Beberapa kaedah yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian adalah seperti tabur terus, alur dan juga poket. Untuk pokok yang berumur 4 tahun dan ke atas, kaedah poket adalah sangat sesuai digunakan. Poket selebar lebih kurang 15 hingga 20 cm dan kedalaman pada 20 hingga 30 cm dibuat. Untuk pokok kali ini, kita menyediakan 6 lubang poket dan sebanyak 250 gram baja digunakan untuk setiap poket tanaman. Baja yang telah ditabur tadi akan dikambus dan disiram. Melalui pelaksanaan konsep 4R dalam aktiviti pembajaan akan menjamin produktiviti tanaman dan kelestarian alam sekitar. Pegawai Teknikal Kesuburan Tanah Jabatan Pertanian Malaysia akan terus komited membantu dalam memberikan khidmat nasihat berkaitan pengurusan kesuburan tanah dan pengesyuaran pembajaan kepada semua pihak yang memerlukan, terutamanya pengusaha pertanian, bagi memajukan sektor pertanian di Malaysia.